Boleh mandikan ayah? Tak biasa ustaz. Kalau saya mandikan, kamu tak boleh mandikan, tahu tak? Bila dengar macam tu, air mata dia keluar tuan-tuan. Tapi bila saya tengok dia mandikan ayah dia, saya menangis tuan-tuan. Dia pangku ayah dia tuan-tuan. Mandi tu dia pangku kat peha. Saya menangis tuan-tuan. Buat apa ustaz? Peganglah. Kenapa ustaz? Peganglah. Aku penampar ni kan. Peganglah ayah kamu. Bila pegang, apa kamu rasa? Sejuk ustaz. Kamu tahu kenapa sejuk? Dia sudah meninggal. Belakang ayah dia lebam hitam. Ayah dia stroke 2 tahun tak bangun. Sampai lebam baring. Kamu tak nak mandikan ayah kamu, saya boleh mandikan. Tapi kamu ingat, bila saya mandikan, ayah kamu dikebumikan, kamu tidak berpeluang untuk mandikannya lagi. Barulah dia rasa, Allah, saya nak mandikan ustaz, saya nak mandikan. Sebab itu kita tidak memerlukan anak yang menjadi ustaz. Tapi kita perlukan anak yang ada ilmu agama. Walaupun dia menoreh getah, dia nelayan, petani, buat bendang, kait kelapa sawit, tapi dia ada ilmu Islam. Kedua, dia ada kasih sayang. Ini yang kita perlukan. Ada seorang budak muda ni, ayah dia meninggal. Dia mekanik motor. Ni true story tuan-tuan. Menangis saya tengok. Saya kata, boleh mandikan ayah tak? Tak biasa ustaz. Saya kata memanglah tak biasa. Sebab mati ni sekali. Ada orang mati 2 kali? Memang sekali. Boleh mandikan ayah? Tak biasa ustaz. Kalau saya mandikan, kamu tak boleh mandikan, tahu tak? Bila dengar macam tu, air mata dia keluar tuan-tuan. Tapi bila saya tengok dia mandikan ayah dia, saya menangis tuan-tuan. Dia pangku ayah dia tuan-tuan. Mandi tu dia pangku kat peha. Saya menangis tuan-tuan. Ayah saya mandikan atas takung mayat. Dia pangku. Ketika saya tengok dia mandikan ayah dia, saya rasa sangat bodoh tuan-tuan. Saya rasa sangat jahil. Engkau tu ustaz, dia tu mekanik, ayah dia dipangku. Engkau tu mandikan ayah dalam takung mayat je, dia pangku. Saya rasa hina tuan-tuan. Saya rasa saya hina tuan-tuan. Saya tak dapat buat macam tu tuan-tuan. Saya rasa bersalah tuan-tuan. Walaupun saya mandikan ayah saya mandikan mak saya, tapi bila tengok macam tu dia buat, dia mekanik motor, budak muda biasa, saya rasa terhina tuan-tuan. Apa kau buat pada bapa kau dulu? Kau tak buat macam dia pun. Allahu Akbar. Ini rezeki anak yang soleh tuan-tuan. Sebab itu anak kita gaji tak besar, duit tak banyak, tak bagi kita duit ribu-riban. Anak kita solat, jangan hina dia tuan-tuan. Anak yang soleh. Anak yang soleh tuan-tuan. Dia tak bagi kita duit, tapi dia sembahyang tak payah suruh, Quran tak payah suruh. Anak ini anak yang akan bawa kita ke syurga Allah, insya-Allah. Dan kalau anak tuan-tuan gajinya besar ribu-riban, dia solat, dia boleh baca Quran, lagi rezeki tuan-tuan. Tetapi untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha, dia bukan berlaku sehari. Kecil-kecil kita bawa pergi masjid, belum lahir kita bawa isteri pergi masjid, dalam kandungan, dalam perut dah dengar kuliah, dah ikut mak solat tarawih, dengar tazkirah. Anak keluar menambah lagi ilmu, membesar dengan suasana Islam. Anak itu bila kita mati, dia tahu nak bawa ayah pergi masjid, jenazah ayah, sebab ayah pernah bawa dia pergi masjid. Tetapi anak kita tak pernah kita suruh tutup auratnya, suruh baca Quran. Kalau kita mati tuan-tuan, masalah besar bagi kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya nak sebut hari Jumaat, Allah suruh kita rujuk surah Al-Jumaah. Tengok ayat yang ke-8. Nanti saya balik nanti KL tuan-tuan, tuan-tuan buka surah Jumaat, tengok ayat ke-8.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah manusia, sesungguhnya maut yang kamu lari daripada dia, maut itu datang pada kamu. Dia akan tunjukkan apa yang kamu buat yang terang dan tersembunyi, dan akan dibacakan, akan ditunjukkan, dikhabarkan pada kamu apa yang kamu lakukan dahulu dekat dunia. Allah akan tunjukkan, dan benda ini semua akan kita tempuh bila kita mati, tuan-tuan, hari ini. Dan kalau kita mati hari ini hari Jumaat terakhir kita atas muka bumi, hari ini kuliah terakhir kita atas muka bumi. Kalau tuan-tuan infak kat tabung tu RM1, hari ini ialah infak tuan-tuan terakhir atas muka bumi yang tuan-tuan nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan, pertama, ingat mati bukan nak suruh kita tinggalkan dunia, tidak. Ingat mati supaya kita menjadi orang yang lebih baik dalam hidupnya. Sembahyang lebih khusyuk, dia rasa ni sembahyang terakhir. Baca Quran lebih khusyuk kerana ini yang terakhir. Dia hafal Quran lebih khusyuk kerana ini hafalan terakhir. Bangunkan anak dari tidur lebih rajin, lebih khusyuk kerana dia yakin saat lagi dia nak mati. Semua hidupnya lebih berkualiti. Yang kedua, persiapan kita dengan orang yang duduk di bawah kita untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.